Terdapat bait lagu yang saya kira semua orang tahu, tapi ingin bernyanyi, suara tak sedap. Hari ini saya ceritakan kepada anda apakah mesej yang terdapat dalam bait-bait lagu ini. Senyum seindah suria yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyum umpama titian dalam kehidupan, kau tersenyum, ku tersenyum, kemesraan menguntung sehingga ke akhirnya. Maka sahabat dan juga akhwat yang saya muliakan, berdasarkan kepada bait-bait lagu ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua. Tercetus idea untuk membuat persembahan pidato pada pagi ini, pada petang ini, di bawah maudhu' senyuman membawa keceriaan. Sekalung apresiasi saya hulurkan kepada Tuan Pengerusi, manis senyumannya, kepada para syabab dan juga akhwat, kepada barisan ejek-ejek pelaksana yang saya kagumi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Bait Redha pada petang yang cukup sejuk ini. Selamat datang ke Puskom yang cukup sejuk ini. Maaf, syabab dan juga akhwat yang saya kasihi. Menurut Kamus Jalan Bahasa dan Pustaka, senyuman merujuk kepada riat wajah yang ditunjukkan oleh manusia disebabkan oleh perasaan gembira yang ditunjukkan melalui muka dan juga mulut. Manakala membawa keceriaan merujuk kepada menjadikan suasana yang riang dan juga gembira. Tuntasnya, senyuman membawa keceriaan berkehendakkan kita untuk membicarakan tentang kelebihan-kelebihan senyuman yang terhasil daripada riak wajah yang akhirnya menunjukkan suasana gembira. Maka 3 penceritaan utama akan kita telusuri bersama. Pertama, jenis-jenis senyuman yang terdapat dalam dunia ini. Kedua, impak senyuman yang ada dalam kehidupan kita masa kini. Dan yang ketiga, kita bermuhasabah diri, menilai sikap kita ketiga ini. Para syabab dan juga akhwat yang soleh dan solihah pada hari ini. Pertama, jenis senyuman. Benar, terdapat pelbagai jenis senyuman yang ada pada dunia ketika ini. Namun yang ingin saya berkongsikan kepada anda semua hanya berkisar kepada 3 sahaja. Pertama, senyuman egois. Kedua, senyuman ketabahan. Dan yang ketiga, senyuman ketulusan. Apakah yang dimaksudkan dengan senyuman egois ini, syabab dan juga akhwat? Senyuman egois merujuk kepada senyuman yang terbentuk daripada satu perasaan dendam, tidak puas hati dan juga menyakitkan hati. Adakah kita tergolong dalam seorang manusia yang tergolong dalam senyuman ini? Kita minta dijauhkan. Mungkin ada kalanya kita ada perasaan mempunyai senyuman egois ini sebab kita juga manusia biasa. Tapi mari kita sama-sama koreksi diri dan juga perbaiki diri untuk kita menjauhkan daripada tergolong daripada senyuman egois ini. Syabab dan juga akhwat yang saya kasihi sekalian. Kedua, mengenai senyuman ketabahan. Senyuman ketabahan muncul daripada orang-orang yang kuat dan juga tabah dalam menghadapi musibah dan juga dugaan. Dan senyuman yang digolongkan dalam senyuman ketabahan ini merupakan orang yang dekat dengan Allah. Kita mengharapkan supaya kita tergolong antara orang-orang yang mempunyai senyuman dari sudut ketabahan. Dan yang ketiga, senyuman dari sudut ketulusan. Apakah yang dimaksudkan dengan senyuman ketulusan ini? Senyuman ketulusan ini merupakan senyuman yang datang daripada relung hati yang paling dalam, yang membahagiakan dan juga memuliakan orang lain, disebabkan lahir daripada keikhlasan hati. Saya harap para ahli kalam orata ini mempunyai senyuman ketulusan supaya kita sentiasa memuliakan dan juga membahagiakan orang lain. Selesai dari sudut jenis-jenis senyuman. Kedua, kita beralih kepada impak senyuman dalam kehidupan kita pada kali ini. Apakah yang dikaitkan dengan impak senyuman? Merupakan kesan senyuman dalam kehidupan kita seharian. Menurut kajian saintifik yang telah dilakukan oleh segolongan saintis daripada Universiti California, senyuman manis menunjuk kepada bagaimana 16 otot muka telah digerakkan apabila kita melontarkan senyuman secara manis. Manakala apabila keadaan muka kita muram ataupun masam, sebanyak 43 otot telah digerakkan. Apakah yang kita faham daripada gerakan-gerakan otot ini, syabab dan juga akhwat? Kita dapat lihat bagaimana perbezaan ketara yang ada apabila kita masam mencuka dan juga kita tersenyum manis. Syabab dan juga akhwat,
Sebab itu, apabila orang sentiasa tersenyum, ia digelar sebagai awet muda. Baiklah angka umurnya banyak sekalipun. Itu perlu kita fahami, sahabat dan juga akhwat. Dan yang kedua, bagaimana kesan impak senyuman ini kepada kita semua yang mampu untuk mengubah mood. Dengan izin Tuan Pengerusi, mengubah mood macam mana? Daripada sudut psikologinya, Tuan Pengerusi dan juga sahabat dan juga akhwat, telah digelar dari sudut teori telah digelar sebagai facial feedback ataupun maklum balas wajah. Apa yang kita faham daripada maklum balas wajah ini? Merupakan pergerakan wajah terhasil daripada maklumat persekitaran yang lengkap untuk menentukan pengalaman emosi. Teori ini telah disokong oleh David Palladino yang merujuk kepada ekspresi wajah seseorang mampu untuk mempengaruhi emosi dan juga perlakuannya. Bagaimana ekspresi wajah yang telah dipamerkan oleh seseorang itu mampu untuk mempengaruhi emosi dan juga perlakuannya. Makna erti kata lain, mood ini boleh ditingkatkan dengan senyuman. Maknanya, mood kita boleh ditingkatkan dengan senyuman meskipun kita dalam keadaan zon sedih. Tapi apabila kita senyum kepada orang, mampu untuk melahirkan cas-cas positif dan menghilangkan cas-cas negatif untuk persekitaran kita sentiasa dalam keadaan harmoni. Itu kesan mood, kesan senyuman terhadap perasaan hati. Baiklah, yang ketiga, kita bermuhasabah diri menilai sikap kita ketika ini. Sahabat dan juga akhwat yang saya hormati, semua sudah sedia maklum tentang mutakhir ini. Adanya video yang telah disiarkan oleh saudara kawan Khairi yang bertajuk Siapa Salah dan juga Senyum. Tidak ketinggalan juga Presiden kita berlakon dalam siaran itu. Tidak ingin berbicara tentang sarang dan siapa, tapi bagaimana dia ketekankan isu senyum kat situ. Pernahkah kita sedar mungkin ada kekurangan pahami dalam masyarakat ahli permai kita sehingga tersiarnya video seperti itu. Mungkin kita kurang senyum dalam kalangan sesama ahli permai kita, dan mungkin video itu memberi kesedaran kepada kita supaya menggalakkan kita senyum sesama kita. Sahabat dan juga akhwat yang saya hormati, saya dimaklumkan bahawa kat sini ramai tahun 1. Mungkin kita perlu faham dalam dunia seni dan juga dunia perlu ada ikatan antara satu sama lain. Mungkin kita tidak mampu untuk kenal semua orang, tapi kalau tidak mampu untuk kenal nama sekalipun, cukuplah sekadar senyum sebagai ikatan. Walaupun kita tidak kenal antara satu sama lain, tapi apabila kita senyum seolah-olah merupakan satu simbolik ada ikatan antara kita. Tidak salah kita sebagai pemula untuk senyum kepada orang lain, untuk kita merendahkan ego kita. Baiklah, sebelum saya meninggalkan pidato saya pada hari ini, sebelum saya mengakhiri pidato saya pada petang ini, sahabat dan juga akhwat, benar-benar saya memberikan 4 baik rangka untuk kita sama-sama bermuhasabah diri, untuk sama-sama kita mengamalkan senyuman dalam kehidupan kita. Sahabat dan juga akhwat yang saya hormati, senyum bukannya untuk menggoda. Senyum perlu datang daripada hati. Biarlah kita sentiasa bahagia supaya diri kita dikasihi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.